Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, diserah tuan-tuan ni sentiasa dihadiri oleh alim ulama, ustaz-ustaz, menunjukkan datangnya keberkatan, datangnya kerahmatan di taman ni kerana hadirnya orang-orang alim. Setiap hari disuruh tuan-tuan membawa 1000 rahmat, 1000 kebaikan yang kita mungkin tak sedar. Kebaikan itu berupa ketenangan, kesihatan yang agak baik sikit walaupun kadang-kadang tak sihat sangat, tapi boleh meneruskan kehidupan ibadat kepada Allah. Boleh makan, boleh minum, boleh bergerak sana sini. Itu antara rahmat Allah kepada kita semua. Jadi kita menyambung kembali nasihat Imam Al-Ghazali yang ketiga. Yang pertama dulu, apakah yang paling dekat dengan diri kita kat dunia? Jawabnya adalah mati. Itu yang pertama. Bulan ni saja ada 2 pelajar mati di Sarjana Impian. Budak sekolah 17 tahun kedua-duanya. Seorang naik motor nak pergi kelas tambahan, kena langgar lori, berkecai kepala, meninggal. Yang kedua, seorang perempuan terbakar rumahnya berdekatan dengan sekolah saya. Tak sempat nak selamat, maka rentung tingkat atas. Mak ayah pergi kerja. Pun juga tingkatan 5, yang mereka juga tidak mengetahui mereka mati macam tu. Maknanya tidak dijangka yang mereka mati. Allah lebih menyayangi mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggal kita lagi. Sikit lagi nak mati. Kan? Dia tak kira umur 45 dengan 68. Sama je. Mati. Dia tak kira sakit dan sihat. Sihat pun mati, sakit pun mati. Tuan-tuan sekalian. Sama je. Semalam jumpa seorang pakcik tua di Kampung Pasir. Dan Kampung Pasir, masjid saya kuliah kat situ semalam. Saya agak umur dia 65. Duduk atas kursi. Saya tanya, pakcik umur berapa? 80. Okeylah. Alhamdulillah. Panjang umur pakcik. Apa rahsianya? Saya tanya. Tak ada rahsia. Jaga makan je. Dia kata. Jaga makan. Dia kata. Makan sikit-sikit. Jangan melampau-lampau. Okey. Beres. Saya ikut kata pakcik itu. Diet hari ni. Tak makan. Tak makan. Kan? Gula-gula tak makan. Roti-roti tak makan. Semua tu penyebab kepada kerosakan badan kita. Tak makanlah. Yang makan apa? Kulit roti saja. Itu yang terbaik. Kulit roti tu yang terbaik, bukan putih roti. Kulit roti tu sebenarnya berkhasiat. Bukan roti yang putih tu. Kan? Gitu. Mati ya. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali tanya lagi yang kedua. Saya ulang balik sikit lagi lah. Aku tak ingat. Yang tak ingat lah. Apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia? Jawabnya masa lalu. Nombor 2, masa lalu tu jangan dikenang-kenang dan qada lah mana yang tertinggal.
Semayang tertinggal, tolong qada. Puasa yang tertinggal, tolong ganti kecuali tak boleh ganti sebab sakit berpanjangan, tak boleh ganti, itu kena bayar fidyah. Fidyah ni ada dalam laman web Negeri Selangor Zakat. Dia ada buat kiraan automatik. Berapa kali tinggal. Tinggal 30 hari, darab dengan RM3. Boleh pilih RM3, RM5 dan ke atas. Ikut kita punya kemampuan nak bayar berapa. Kalau rasa duit tak ada, RM3 saja. Tertinggal puasa Ramadan selama 400 hari contoh. Maka kena bayar fidyah sebab tak pernah ganti, maka kena bayar fidyah dan kena ganti. Kalau tak boleh ganti sebab sakit, memang tak boleh ganti, dah tua tak boleh ganti, kena bayar fidyah. Siapa tolong bayar? Anak-anak tolong bayar fidyah ibu dan ayahnya. Habis, tuan-tuan sekalian ya. Gantilah mana yang boleh diganti. Hari ini yang ketiga. Baik. Kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Dia soal jawab dengan murid-murid dia. Apa yang paling besar di dunia ni? Imam Ghazali tanya murid dia, apakah yang paling besar di dunia ni? Murid-murid jawab 3 jawapan. Jawapan semuanya betul. Yang pertama ialah gunung. Yang kedua adalah bumi. Yang ketiga adalah matahari. Semuanya ada besar belaka. Jawapan tu betul. Tapi Imam Ghazali beri jawapan yang bertentangan dengan jawapan yang diberikan oleh murid-muridnya. Apa dia kata? Wahai muridku, yang paling besar di dunia ni dalam diri kamu adalah nafsu. Nafsu ni paling besar sekali. Antara nafsu dan syaitan, mana yang jahat? Dua-dua jahat. Cuma nafsu ni ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Syaitan berterusan jahat. Kan? Nafsu dan syaitan ditanya mana yang jahat. Sebenarnya dua-dua jahat juga. Nafsu dalam badan kita, syaitan luar badan kita. Bezanya tu je. Syaitan berjaya menghancurkan kita sebab dia tak nampak. Kita tak boleh lawan dia sebab dia tak nampak. Dia kacau kita, dia bisik kat telinga kanan, dia bisik dekat telinga kiri, dia bisik dekat belakang, akhirnya dia bisik kat depan. Ya Allah Ta'ala bagi tahu, syaitan boleh goda hamba Allah ni 4 kawasan saja. Kanan, kiri, belakang, depan. Atas tak boleh. Atas turunnya rahmat Allah. Itu sebab kita tewas. Kita tak tahu mana syaitan duduk, tuan-tuan sekalian. Kita tahu kita tak nak buat ibadat. Dia dah bisik, tak payah buat ibadat. Tak payah. Tak payah datang surau. Tak payah. Tak payah dengar kuliah. Tak payah. Dia bisik. Dia bisik. Kita tak nak pergi sebab dia tolong bisik. Kemudian, nafsu pula menambah-nambah. Betul lah. Tak payah pergi pun tak apalah. Kan? Kau dah pandai. Itu nafsu. Baik. Bagaimana nak tundukkan nafsu yang jahat ni? Ulama kata 2. Nombor 1, nombor 2. Nombor 1, tak semua orang boleh buat dekat dunia ni. Tak semua orang boleh buat. Saya pun sama. Ada masa boleh, ada masa tak boleh. Dengan cara alif, lam, sad, waw, mim, saum. Namanya puasa. Itulah cara yang paling ampuh untuk menundukkan nafsu yang jahat ni. Nafsu tu kalau jahat, dia menjahanamkan kita. Kenapa berpuasa boleh menundukkan nafsu? Bila kita puasa, kita tak makan. Bila tak makan, kita penat. Nafsu itu jadi penat. Dia tidak boleh jadi liar. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan Ramadan setahun sekali, suruh hambanya puasa. Sebab tengok suruh puasa sunat tak jadi, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh berpuasa Isnin Khamis.
Sangat bersungguh-sungguh. Isnin Khamis. Bila puasa Isnin, nafsu ditundukkan sampai hari Rabu. Bila puasa Khamis, nafsu itu ditundukkan sampai hari Ahad. Maka diputar sampai Isnin. Bila manusia berpuasa berterusan begitu, nafsu itu dapat ditundukkan. Tapi, tuan-tuan sekalian, tak jadi. Maka Allah Ta'ala datangkan Ramadan. Semua wajib puasa supaya nafsu dapat ditundukkan. Itu sebab bila time Ramadan, kita boleh khatam 30 juzuk. Kita boleh semayang 8 rakaat berterusan. Bukan senang 8 rakaat. Bukan senang. Bulan lain bayar. Kita boleh bangun sahur setiap hari. Kita boleh datang beramai-ramai semayang subuh berjemaah penuh masjid surau. Sebab syaitan dirantai oleh Allah. Allah Ta'ala bagi peluang ni Ramadan puasa. Tapi tetap ada yang tak puasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak? Ada juga yang tak puasa. Yap. Okey, cantik. Apa? Malam saya jadi imam, tuan-tuan sekalian. Lagu syaitan keluar. Alamak. Bukan syaitan, betul lagu miau. Aduh. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Saya jadi imam tu sekali satu tempat tu. Saya jadi Saya jadi macam jadi imam tu saya agak terganggu sikit sebab saya tak boleh baca Fatihah dengan baik sebab lagu miau-miau tu keluar kat belakang tu. Sungguh tu semalam kot. Sembahyang maghrib isyak saya tak ingatlah, tapi saya jadi imam. Bawa nak baca je miau miau miau. Miau, ya Allah Tuhan. Lagu tu popular lah sekarang tahu. Lagu tu popular tapi telah dijadikan nada dering. Pinjam tu. Imam tak pesan suruh tutup. Tutup vibrate ke kan. Terlupa kelang kabut lah kan. Tapi saya pernah ni keseringan tuan sekalian. Satu ketika saya semayang tu, dia keluarkan lagu Itik Gembo-Gembo. Saya pun jadi cengah tuan sekalian. Ya Allah. Lagu tu A to Z tau. Itik Gembo-Gembo. Saya punya seronok. Saya minat A to Z tu. Allah. Itu sejarah rosak semayang saya tuan sekalian. Miau-miau tu okey lagi. Saya boleh tahan lagi. Saya tak berminat. Tapi terkejutlah. Ada miau-miau juga. Jalan. Tuan-tuan, semayang kita kadang-kadang banyak dosa dengan Tuhan. Dengan gangguan-gangguan itulah. Budak menangis, budak menjerit, budak panjat kepala. Macam-macam. Jalanlah. Yang pertama, puasa Ramadan baik. Tapi bila seseorang puasa tu, dia menundukkan nafsu, tetapi nafsu jadi liar bila tiba nak buka puasa. Nampak habis rosak. Tuan-tuan sekalian. Nabi ajar lagi kepada sahabat dan kepada umat. Nabi ajar supaya nafsu tak liar, buka puasalah dengan 3 biji tamar dan air kosong. Supaya nafsu tu tak liar. Tuan-tuan, bayangkan. Dah jaga nafsu, dah duduk diam, baca Quran bila buka puasa. Tuan-tuan taklah. Dah umur macam ni tak ada kan. Lagi-lagi berbuka di surau. Masya Allah. Ambil banyak. Orang kata ambil ayam 1, dia ambil ayam 2. Bayangkan sekalian. Tak habis makan pula, buang. Nafsu. Lepas tu kita ada duit pergi bazar Ramadan, kita beli banyak kan. Bukan kita lah. Dulu mungkinlah kita beli banyak. Nafsu kata beli tu. Baik. Syaitan tak ada ni. Tu sebab kadang-kadang nafsu tu lebih jahat daripada syaitan. Syaitan tak ada dah. Tapi nafsu kata, Kati John,
Sate pula beli. Ada bikai pula. Buah tu. Tuan, siapa yang sebut tu? Nafsu jahatnya. Syaitan tak ada. Ramadan. Maknanya tuan sekalian, ada ketikanya nafsu itu lebih jahat daripada syaitan. Sebab syaitan tengok daripada luar, aku tak kacau apa-apa pun, dia pun menterdarah teruk kan. Kalau aku ada, lagi jahanam dia. Nampak tuan sekalian. Itu sebab Nabi suruh buka 3 tamar tuan-tuan. Tapi persoalannya, boleh ke kita buka dengan tamar? Tak boleh sebab kita bukan orang Arab. Itu orang bagi alasan. Tak boleh Ustaz, orang Arab bolehlah. Tengok dekat Arab Saudi. Dia buka dengan buah tamar. Dia buka dengan syayun, iaitu air teh panas. Kan? Mana ada dia makan macam kita tuan-tuan sekalian? Sebenarnya itu alasan. Nabi ajar boleh kita ikut sunnah Nabi yang kecil ni. Tapi kita tak buat. Sebab kita makan nasi, sebab itulah kekuatan kita. Tuan-tuan, saya cerita sikit. Nak dapat makan 3 biji tamar ya. Bukan sekarang boleh dapat. Dia memakan masa bertahun-tahun baru boleh dapat. Nak dapatkan buka dengan tamar. Baik. Tuan-tuan sekalian, kakak sekalian. Saya dulu masa kecil-kecil, saya sebelum pergi dihantar, ayah saya hantar saya seorang agama masa saya tingkat 1. Dia yang hantar saya. Saya macam, agama pula leceh betul lah kan. Dia hantar lah. Tuan-tuan, saya duduk sekolah agama tu 7 tahun tuan-tuan sekalian. Saya jarang balik. Balik pun kadang 11 kali, 12 kali. Duduk sekolah agama tak balik. Tuan-tuan, dalam setahun tu dia ada puasa Ramadan. Dan saya jarang berpuasa di rumah. Kebanyakan berpuasa di asrama, sekolah agama. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan sekalian, 7 tahun itulah saya diajar berbuka puasa dengan 3 biji tamar dan air kosong, tuan-tuan sekalian. Setiap hari macam itu selama 7 tahun. Tuan-tuan sekalian, mesti ingat tu. Sehingga kan apabila saya tamat tingkatan 6, saya keluar daripada tingkatan 6 tu, saya belajar ke tempat lain. Tetap saya kesan daripada 7 tahun buka dengan tamar, sampai sekarang saya buka dengan tamar dan air kosong. Tuan-tuan sekalian. Kenapa ya? Kerana 7 tahun tuan-tuan sekalian diajar berbuka dengan tamar 3 biji. Ketika di sekolah menengah dulu. Kesan dia selepas 7 tahun. Mana boleh tu dapat nak makan tamar 3 biji tu suruh semayang? No, payah. Payah tuan sekalian. Surau kami setiap hari buka 150 orang ke 200. Every day Ramadan. Baik. Kita kata boleh tak kita makan tamar dulu, minum dan semayang? Tak boleh. Okeylah. Kenapa pula? Lapar Ustaz, kan teringat dalam semayang. Okeylah. Kita pun bagi makan 10 minit ke 15 minit. Tetapi jemaah yang buka rumah, yang makan sikit datang surau, dia tunggu yang makan lama macam ini. Dia marah dengan saya. Jemaah-jemaah yang datang awal ni. Macam ni ke buka cara Nabi? Dia jumpa saya. Nampak pakcik tu marah saya. Macam ni ke? Melambat-lambat ke semayang maghrib? Jam sekejap. Loading sekejap. Macam mana jawab ni? Tunggu. Pakcik, kita telah bermesyuarat di mana lepas azan kita bagi masa 10 minit ke 15 minit untuk mereka berbuka puasa makan nasi. Mesyuarat telah memutuskan pakcik. Baiklah, settle. Sebab dia nak makan. Bila kita bagi cadangan makan kurma, dia tak nak. Al-Azhar makan kurma, leceh lah. Kan nak makan, dia nak pun tak apalah, terlapar ke apa ke, teringat pula nasi ayam payah. Kita pun teruskan. Apa kesan tuan sekalian bila makan terus ni? Bila makan terus tuan sekalian, tu sebabnya bila tarawih, tuan sekalian, berat sangat tuan sekalian. Walaupun 8, 4 balik. 4 pun balik. Bayang 20, 8 balik. 8, 4 balik. Kalau buat 4, 2 balik. Bayang. Kan? Tuan-tuan, penting buka puasa cara Nabi, 3 biji kurma, air kosong.
Sampai saya habis sekolah, kahwin dengan rumah saya, berbuka dengan mak mentua kali pertama, heran. Tak akan nasi ke? Tak makan nasi ke? Tahan ke? Tahan. 3 biji kurma, air kosong, saya run pergi ke masjid sebelah rumah mak mentua saya. Sampai masjid, tak ada orang. Tuan-tuan sekalian, tak ada orang. Seorang je ada, Bilal dan saya. Setiap hari, Bilal, saya. Sebab apa? Semua buka kat rumah, semua semayang kat rumah maghrib. Kosong maghrib, amat menduka citakan saya. Saya amat duka cita, tuan sekalian. Bila time tak Ramadan, maghrib penuh. Bila tiba Ramadan, maghrib, imam saya. Dia Bilal, dia imam. Saya makmum dia. Tuan bayang. Dia buka dekat masjid, 3 biji tamar. Imam tu, air kosong je. Macam saya juga. Kita senasib imam, samalah. Tak ada orang tuan-tuan. Apa nak jadi ni? Patutnya maghrib Ramadan lah penuh sampai ke stor masjid. Patutnya. Betul tak? Patutnya surah Al-Falah ni kalau Ramadan maghrib sampai ke tempat kopi tu. Patut gitu. Orang tak ada pula maghrib. Ramadan tinggal imam orang. Sebab berbuka di rumah bukan dengan tamar, dengan nasi air tersandar sekejap. Kejap lah. Latih so ni kan. Tengok. Tu tak pergi maghrib. Dan saya pesan kepada jemaah saya sendiri. Kan? Berbukalah sederhana. Datanglah ke surau untuk sembahyang maghrib. Jangan jadikan maghrib macam tempat yang tidak ada apa-apa, saya kata. Jadi Alhamdulillah tahun ni ramai yang hadir untuk sembahyang maghrib berjemaah dan ramai yang berbuka dekat surau sebab nak dapatkan fadilat sembahyang maghrib berjemaah di bulan Ramadan. Setiap tahun macam tu, tuan-tuan. Bila Ramadan je maghrib tak datang sangat. Maghrib, isyak datang pula. Ada yang datang tarawih, isyak tak sembahyang, lagi jam. Isyak tak sembahyang. Sembahyang tarawih ya. Pernah saya jumpa. Kenapa tak sembahyang isyak? Tak sempat nak kejar tarawih. Maaf. Saya kata, macam mana manusia ni? Aduh. Habis puasa. Baik. Kaedah yang kedua untuk tundukkan nafsu, ini semua pakcik-pakcik boleh buat. Pakcik-pakcik belakang, kakak-kakak memang boleh buat. Saya pun boleh buat. Ini kaedah yang paling senang untuk menundukkan nafsu tanpa puasa. Puasa memang boleh lah sebenarnya, tapi tak mampu pula kan. Iaitu namanya zikrullah. Iaitu menyebut nama Allah yang bertepatan dengan maknanya. Dan ada penghayatan baru jadi. Macam saya baca ya Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Saya baca kenyataan dulu dah saya terbaca balik. Ada orang istighfar tanpa tujuan. Dia main istighfar saja. Sebenarnya istighfar tujuannya menghapuskan dosa. Apabila dia beristighfar tanpa tujuan, dia beristighfar dalam keadaan yang sia-sia. Tujuan istighfar ialah untuk ampunkan dosa. Walaupun dapat pahala istighfar tanpa tujuan. Dia kata gitu. Pertama, istighfar mesti ada tujuan. Tujuannya apa? Aku hari ini berdosa dengan Allah. Itu istighfar tu. Itu kita istighfar banyak tu. Bukan sebab lain. Dengan istighfar itulah Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, semua yang kita minta Allah akan bagi. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. First, istighfar mesti tujuannya supaya Allah ampunkan dosa. Kita bersih. Bila bersih hati kita, segala permintaan kita Allah akan tunaikan. Macam kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang pembanca roti pakcik tua tu.
Kan, komat kamit, dia beristighfar banyak, mengampunkan dosa dia, dan dia minta pada Allah Ta'ala. Allah tunaikan semua permintaan pakcik tua pakcik roti. Akhirnya dia beritahu ada satu lagi yang Allah Ta'ala tak tunaikan, iaitu aku ingin bertemu dengan ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok tuan sekalian, apabila tuan-tuan istighfar, tujuannya tak lain tak bukan, tujuan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan sekalian, ada satu zikir yang kita tak baca sangat. Tetapi zikir ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, zikir banyak yang Nabi sebut. Tapi zikir ni memang berat nak buat, tapi Nabi kata ringan di mulut, berat di timbangan. Yang tuan-tuan baca hadis tu kan, zikir yang ringan di mulut dibaca, tapi bila tuan-tuan baca dia berat di timbangan amal besok. Tapi kita nak baca susah. Zikir ni yang paling patut kita jangan tinggalkan, kurang-kurang 10 kali sehari. Jangan tinggal, termasuk saya. Kalau saya tak baca pagi, saya baca petang. Terlupa petang, baca malam. Jangan lebih 12 malam. Ataupun kalau dalam Islam, jangan lebih maghrib. Maghrib dah masuk esoknya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Tu zikir dia. Kan? Subhanallah, Masya Allah, wa bihamdi. Dan Allah itu maha terpuji. Allah sukalah kita sebut Allah terpuji. Allah sukalah kita sebut Allah tu maha suci. Subhanallah wa subhanallahil azim. Maha suci Allah yang paling agung. Allah suka tak bila hamba sebut yang Allah Ta'ala tu maha suci dan yang paling agung? Suka. Tapi nak sebut payah. Nak sebut macam mana? Subhanallah. Payah. 2, 3. Janganlah tinggalkan 33 lepas sembahyang fardu. Kalau boleh lah. Tuan-tuan, janganlah tinggal sangat. 33 tu lepas sembahyang fardu. Kecuali dah isyak mungkin imam tak buat, tak apalah. Maghrib baca 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Jangan tinggal. Ada yang tinggal. Subuh tak baca. Tu Nabi baca lepas sembahyang fardu. Baik, persoalan dia, kenapa zikir banyak tak kesan juga? Masih lagi maki orang. Sebab dia tidak masuk dalam jiwa dia. Tu yang tak berkesan. Tu nafsunya itu jadi liar. Ramai yang zikir kan? Tapi masih lagi kacau orang. Tempat saya, tuan-tuan, lepas balik kuliah subuh, ada seorang pakcik ni call saya. Ini jemaah surau yang memang tetap. Saf pertama, ujung. Inilah dia. Dia call. Ustaz, saya dah luar perasaan ni. Pagi-pagi subuh, dia telefon saya. Pagi tadi imam kita langsung tak ada. Oh, sudah. Tapi tu pakcik masalah dia. Imam tu naik, langsung saya balik sembahyang kat rumah. Oh, nampak. Dia tak suka imam tu. Dia seorang ni tak suka. Imam tu. Dia keluar balik, start motor balik kat rumah. Anak pun pergi. Kenapa ayah? Imam tu lah naik. Imam tu ayah tak suka. Allah. Nampak tak? Tak suka pada imam, kenapa haji? Kalau Ustaz, saya tak sukalah. Memang tak tahu kenapa dengan imam tu. Dia bukan imam. Dah imam tak ada. Dia naik lah. 5 imam tak ada waktu tu. Subuh minggu lepas. Saya pun tak ada. Tengok hati. Tak nak tuan-tuan sekalian. Walaupun banyak zikir. Tapi hati tengok. Kenapa dia macam tu tuan-tuan sekalian? Besoknya saya jumpa imam yang ditolak tu. Bukan tolak. Dia naik sebab imam tak ada. Saya ustaz. Dah imam tak ada, saya naik lah ustaz. Abang tak jadi imam lagi lah. Orang benci dengan abang, cakap dia.
Saya tahu orang benci saya. Dan imam tak ada ustaz macam mana? Saya cakap dia baik-baiklah. Bang, saya jadi imam lah. Bang, orang benci kat abang ni. Abang tak payah. Betul, saya tahu. Saya orang benci saya. Tapi imam tak ada. Itulah. Saya kata, imam ni naik, patut terima kasih. Benci pula. Itulah. Tak apa ustaz. Rasulullah lagi orang benci. Jen. Habis. Lepas ni abang jangan nak jadi imam lagi lah. Orang bising sampai saya mulai kat rumah subuh-subuh pula apa hal lah ni. Nampak? Tak suka pada imam. Bacaan bagus. Tapi tak suka macam mana? Dan tadi saya jadi imam dalam sedia. Tak tahu siapa yang tak suka ni. Kata pengusi tadi. Pengusi ke apa tadi abang tadi? Haji. Ustaz imam. Pahal? Suara mas. Alah, lemah. Lemah terus. Aduh. Langsung jam. Ayat dia. Ustaz nak jadi imam. Kata imam. Ustaz kan suara mas. Suara mas. Mas tu berharga tu macam tu. Suara mas. Langsung saya jam. Allahu Akbar. Suara mas. Nak baca apa ni? Suara mas. Ya Allah. Suara mas. Sebab tak suara angsa. Kalau angsa mas, kaya. Allah Akbar. Itu sebab saya tak nak pergi surau yang saya kuliah awal. Mesti kena jadi imam. Menyampah. Saya tak lewat. Tu punca dia. Ustaz tu. Tunggu. Saya dah nyuruk dah tu. Kena juga. Yelah, terpaksa lah tu. Puan, orang kalau macam tu maknanya dia percayakan kita okeylah. Ni langsung marah, naik saja hilang 4 soft. Tu memanglah dia tak boleh jadi imam. Ni seorang je. Payah orang sekalian manusia ni orang sekalian tak tahu apa ni marah walaupun datang hari-hari saf pertama berdoa sungguh-sungguh salam semua orang tapi imam tu naik tak suka. Apa yang jadi macam tu tak tahu. Habis tuan sekalian zikrullah. Tonton zikir dapat banyak pun tapi zikir yang mesti meresap di hati pandailah ejaz. Tak tahu orang lain tak tahu. Kita yang boleh. Kita saja yang boleh zikir yang sampai ke hati. Kalau saya pergi Negeri Sembilan, kita apa tu? Suruh berhenti ke? Saya time kuliahnya mesti mercun bunyi punya. Time saya mesti mercun bunyi. Tak tahu kenapa lah. Di mana tempat pun. Time datang mesti bunyi mercun. Suruh berhenti lah. Tuan-tuan saya pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia mengamalkan tarikat Ahmadiyah. Negeri Sembilan saja. Namun tak ada, Perlis tak ada, semua tak ada baik. Jadi saya tanyalah macam mana zikir yang melekat ke hati? Ustaz, kita zikir melekat ke hati ni, zikir tu mesti ada pertama sekali sebut dengan betul dan bergeraklah sikit. Geraklah badan tu, baru jadi. Kalau kita zikir subhanallah, dia tak jadi Ustaz. Macam mana? Dia ajar saya. Tapi saya tak ikut. Allah. Dia tunjuk itu. Jantung ni. Lain mana tu cik? Macam tu lah. Macam tu dia zikir macam tu. Baru jadi. Baru masuk Ustaz. Ini Allah. Mana jadi? Betul. Bila kita bergerak, tu sebab orang tahlil bergerak kan? La ilaha illallah. Ini berlaku di Taman Seri Haniku. Macam tu. Saya pun terkejut mula-mula. Sebab ada tekong ni memang macam tu. Tekong tu yang duduk belakang saya tu, dia yang bawa zikir tu, saya terpaksa ikut cara dia. Allah, saya pun ikut kali. Masuk. Baru masuk. Yang belakang saya tu, dia yang handle tahlil tu. Sampai tahap tu dia bergerak. Macam ni tuan-tuan. Tu dia. Saya pun ikut sekali. Tunggu. Baru masuk. Tunggu. Dia lain tuan-tuan.
La ilaha illallah. La ilaha. La. Masuklah. Apa? Tengok pula kuali tengah terbakar depan tu, habislah. Mau saya tahu. Tentu kalau nak zikir kemudian, biar masuk ke dalam hati. Mau jadi. Tutup pintu malang garang, tutup lampu, buat macam tu, bini pun kata, dah buang tebiat, apa kau? Tunggu, tutup pintu, pukul 11 malam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kan jadi. Sungguh saya jumpa pakcik tu, dia memang ahli tarikat. Cara zikir macam itulah yang masuk ke hati, boleh menundukkan nafsu. Ini tak. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa? Main-main kerja. Salah 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 tu. Hamilah 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 hamilah. Nak copek tuan. Ha. Imam tu baca, saya first saya jadi imam kat pakcik tu. Salah 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 salah. Akhirnya salah. Salah 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 salah. Saya tu alamat dah lain dah ni. Salah salah subhanallah. Oh betul. Kena tak? Jalan dah. Tapi bila time alhamdulillah tu yang syok tu. Alhamdulillah 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 qasidah jalan dah. Jalan. Nak gila kau. Nak laju. Pernah berlaku setengah imam nak laju. Lahin, 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 lahin. Maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi yang 6, la ilaha illallah. Yang 7, lahin. Habis-habis. Itulah zikir yang patut kita pastikan masuk ke dalam hati kita. Baik. Kemudian nafsu ada 7 tingkatan. Yang paling bawah nafsu amarah. Lagi 6 tu kita sembang akan datang. Pertama, nafsu yang paling jahat dalam hati kita, nafsu amarah. Amarah ni ada 4 kategori. Kategori 4 keterangan. Pertama, dia jahat. Yang kedua, berani buat jahat. Ketiga, bangga dengan kejahatan yang dia buat. Keempat, susah ambil iktibar. Ni nafsu amarah. Contoh nafsu amarah nombor 1 yang paling jahat. Benci sesama Islam sampai kau mati. Oh, ni jahat. Ni jahat. Benci orang Islam. Dia benci orang tu sampai akhir hayat. Tak boleh. Sampai akhir hayat benci. Jangan. Manusia sejahat-jahat manusia, akhirnya dia akan kembali pada fitrah. Dia akan kembali kepada agamanya Islam. Akhirnya akan pergi juga insya-Allah. Bila Allah Ta'ala bagi dia fitrah, bila dia sakit, dah teruk, dah terbaring, baru dia sedar. Tak apa, kembali pada fitrah. Kita pergi ziarah. Yang kita benci dia, kita pergi ziarah. Kena pergi tuan-tuan sekalian. Baik, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ini nafsu amarah yang paling jahat di dunia ni. Iaitu menfitnah orang yang baik. Yang baik dijadikan jahat, yang jahat dijadikan baik. Ini fitnah paling jahat di dunia. Dia baik, disebut dia tu jahat. Ni jahat, disebut orang tu baik. Ni fitnah yang besar. Saya ambil contoh fitnah yang jahat tuan-tuan sekalian, amarah ni. Nafsu amarah ni nafsu yang bangga dengan dosa dia buat. Dan berani buat dosa tu dan dia tak akan ambil sekali iktibar. Terus buat jahat tu nafsu amarah. Satu ketika tuan-tuan saya baca dalam satu Facebook kedai makan, orang ramai pergi, ada orang dengki. Bila dengki, ambil gambar nasi goreng, ada apa tu lipas, viralkan restoran ni, orang tak masuk. Kosong. Orang tak nak masuk. Jijik. Sebab orang hantar nasi goreng yang ada lipas. Baik. Fitnah Fitnah. Owner kedai bawa benda ni ke mahkamah. Lawan orang yang fitnah ni tuan-tuan sekalian. Menang.
Tuan, menang atas kebenaran. Betul Tapi tetap orang tak datang kedai itu. Tengok kesan fitnah. Dah kata menang, oh tak betul, tak betul. Ini tak betul, ni betul, dah menang mahkamah. Tetap orang tak datang. Sebab apa? Fitnah. Jijik, uish. Ya. Sebab ada yang orang dengar satu maklumat, terus dia percaya. Manusia ni ada banyak golongan. Pertama yang terus percaya. Ini yang paling takut ni. Dengar sesuatu perkhabaran, terus percaya. Yang kedua, fikir dulu. Yang ketiga, terus tolak. Nombor satu paling bahaya. Nombor dua, bagus. Fikir. Fikir. Betul ke? Kita kena siasat dulu. Ketiga, tolak terus. Tolak terus pun tak boleh juga. Kena fikir juga benda ni. Kalau salah, macam. Kalau betul, macam pula. Macam tu cerita dia. Tuan-tuan, nafsu amarah ni lah seperti seorang perempuan ni yang suka mendedahkan peha, bangga dengan pehanya. Suka dedah dadanya, bangga dengan dadanya. Ni nafsu amarah ni. Suka tayak, masuk dalam media sosial, duduk tak pakai suara dalam kan. Dia pakai singkat, masuk TV, bangga. Ni nafsu amarah. Habis. Maka kita akan baca nafsu yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni pada bulan-bulan yang ada minggu kelima lah. Saya ni pemain simpanan tuan-tuan. Saya pemain simpanan je. Mana ada pemain tetap. Pemain tetap tu tuan-tuan dah ada pemain tetap. Saya simpanan je. Adalah diperlukan dipanggil. Itulah pemain simpanan. Kalau tak perform simpanan, dibuang terus. Dia main. JDT, ramai pemain simpanan. Mana nak main? Tak perform. JDT, simpanan tu semua power tu. Power pun tak main. Tuan bayang. Saya umpama pemain simpanan. Ada kelima, baru ada. Tak ada. Saya pun suka. Kan? Jadi saya mohon maaf ya. Mohon maaf lah kalau terasa hati tu, saya mohon maaf Semoga kita terus berdoa 120 hari lagi kita nak Ramadan. 1 Mac, 1 Ramadan. 28 Februari, malam tarawih. Nanti akan dipanggil lah suara emas ni. sorry. Suara emas. First time tuan sekalian ada pakcik je beritahu suara emas. Saya balikkan kena beritahu rumah saya lah. Surau ni saja kata suara emas. Suara baik. Suara lain tak ada. Suara lain diam je. Suara ni bagus, terbaik. Suara emas, terbaik. Suara sini suara apa? Suara perak. Kan? Suara emas putih. Mahal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.